Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia. Berita tergempar mengenai artis dan Zahid Hamidi. Dipetik daripada cosmo.com.my. Apa salah nama Samsul dan Zahid? 17 Januari 2023. Tahun lalu nama Syamsul Yusof begitu megah. Diperkatakan apabila filem arahannya Mat Kilau, kebangkitan pahlawan menjadi fenomena dan bualan segenap masyarakat, terutama di kalangan penonton Melayu. Filem yang cuma menelan belanja 8 juta ringgit Malaysia itu dikatakan telah berjaya meraih kutipan hampir 100 juta ringgit Malaysia, yang juga sekaligus memecahkan rekod baru tayangan filem-filem pecah panggung di negara kita Malaysia. Mewarisi sentuhan emas bapanya iaitu Datuk Yusof Aslam, Samsul ternyata berjaya mengubah persepsi ramai terhadap filem Melayu, tempatan yang mampu dilihat setanding dengan karya antarabangsa. Ketika itu beliau menerima sanjungan melangit tinggi. Beliau dilihat sebagai anak muda yang berani untuk bersaing bagi membuktikan bahawa filem hasil tangan pengarah tempatan juga mampu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan filem-filem luar. Namun menjelang beberapa hari kita melangkah ke tahun baru, nama Syamsul menjunam jatuh. Pengakuan jujurnya mengenai pernikahan dengan Ira Kazar menukar segala-galanya. Keadaan itu sehingga menjadikan nama Syamsul menjadi top trending di Twitter. Makcik-makcik bawang bagaikan membentuk kesatuan membuat serangan habis-habisan kepada pasangan berkenaan. Usahakan nama Samsul sebut Sol pun sudah menjadi satu kesalahan kepada makcik bawang pada ketika ini. Ketika itu pakcik bawang pun tak boleh berkata apa lagi. Kata mereka, kami nak backup tapi tak berani. Mujur Samsul kekal tenang. Kita yakin semangat Mat Kilau beliau masih ada kerana calang-calang orang boleh lari masuk gua bertapak 40 purnama. Saya teringat pula ceramah Ustaz Wan Hizam mengenai kahwin dua ni. Katanya ada 3 tips untuk kahwin lebih dari 1. Pertama, mesti lulus tidur dengan anak ayam. Kedua, bersedia untuk jadi seperti anak tangga. Dan ketiga, boleh turun dari rumah tanpa pijak anak tangga. Dalam makna diberikan, penulis pun susah nak jelaskan di ruangan sempit ini. Tapi kalau nak tahu lanjut, carilah video beliau mengenai isu kahwin 2-3 ini. Moga faham dan kita semua bermuhasabah dengan diri masing-masing. Reda sikit isu Samsul minggu ini. Top trending tiba-tiba nama UMNO pula mengambil tempat. Bukan kerana Persidangan Agung UMNO yang diperkatakan, tetapi ketetapan perwakilan untuk tidak mempertandingkan jawatan Presiden dan Timbalan Presiden Parti. Rentetan itu nama Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi pastinya menjadi sasaran. Bermacam-macam serangan, kritikan dan tuduhan ditujukan kepada beliau, khususnya dikaitkan dengan keengganan membuka gelanggang persilatan bagi memilih jago baru untuk merajui tampuk kepimpinan parti. Apapun yang diperkatakan, penulis percaya Samsul dan Zahid mempunyai naratif tersendiri dalam membuat keputusan dan menyatakan pendirian. Umpama keindahan bulan purnama, hadirnya tidak sekelip mata. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Majulah sukan untuk negara. Come on Harimau Melaya. Kalahkan semuanya. Majulah sukan untuk Sabah. Salam sejahtera Malaysia. Ini kalilah makin pening kepala. Perdana Menteri dulu Muhyiddin Yassin dan Perdana Menteri sebelumnya mesti pening kepala lagi. Kerana ada satu lagi yang baru saja diterbitkan pukul pagi tadi 16 Januari. Baru sebentar tadi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sekali lagi mendedahkan perkara yang amat dahsyat berkenaan dengan penyelewengan, keterlanjuran, kecurangan wang yang terdapat dijumpai
di dalam banyak file di Kementerian Keuangan. Sebelum saya teruskan, saya ingin ucapkan bilion terima kasih kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, like, dan share. Bagi yang belum, saya mohon untuk tekanlah butang subscribe, like, share, dan komen. Dan bagi anda yang ingin join member, dipersilakan, saya alu-alukan, kerana kita akan mulai memberikan penghargaan berupa souvenir, merchandise daripada The Twin TV. Okey, pegawai dan kaki tangan awam perlu menegur sebarang keputusan yang dibuat oleh menteri, termasuklah Perdana Menteri, jika ia didapati melanggar peraturan. Inilah mentaliti Anwar Ibrahim yang best. Berani ditegur, berani dikritik, tapi kamu jangan fitnah. Masalahnya orang sekarang yang kritik Anwar kononnya kritik tapi fitnah. Bila Anwar Ibrahim buat tindakan saman di mahkamah dan sebagainya, timbul pula suara kata Anwar Ibrahim ni Perdana Menteri saman. Bukan, tapi kamu yang minta saman. Apa boleh buat, kamu yang fitnah. Jadi Anwar Ibrahim kena pertahankan diri dia dengan cara menyaman. Bukan sekadar menafi. Jauh sekali, janganlah pergi buat sumpah-sumpah tu, tak baik tau. Sumpah okey, tapi kalau tak betul nanti siapa yang susah? Nanti di dunia akhirat nanti siapa yang susah? Jadi Perdana Menteri Malaysia sekarang ni, Datuk Seri Anwar Ibrahim, sangat bagus kerana beliau menerima kritikan dengan baik. Sehingga dia pun berkata, kalau ada masalah, ada keputusan yang tak betul, itu harus ditegur, termasuklah Perdana Menteri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pegawai yang melaksanakan arahan yang mengandungi apa saja yang disifatkan sebagai keterlanjuran tidak boleh dipersalahkan. Berikutan ia diminitkan oleh menteri menyebabkan mereka mematuhinya. Katanya, saya tekankan penguatkuasaan. Apa yang saya pelajari terutama di Kementerian Keuangan, melihat banyak file, banyak keterlanjuran, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Wow, sudahlah banyak keterlanjuran, banyak file lagi. Aduh, pening kepala lah. Tambah Anwar Ibrahim nak salahkan pegawai kalau minit daripada menteri, apatah lagi Perdana Menteri, dia patuh. Tetapi saya sudah beri arahan jelas, kalau ada minit daripada Perdana Menteri sendiri pun, kalau dianggap melanggar peraturan dan undang-undang, sekurang-kurangnya saya dimaklumkan terlebih dahulu. Apalagi kalau dalam kalangan pegawai di pejabat saya, pejabat timbalan Perdana Menteri dan pejabat menteri, katanya ketika beliau berucap pada perhimpunan bulanan Jabatan Perdana Menteri di Dataran Putrajaya hari ini. Yang turut hadir bersama adalah Tan Sri Muhammad Zuki Ali dan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Pada masa yang sama, Anwar berkata, langkah pertama yang diambilnya apabila menjadi Perdana Menteri ialah dengan mengarah semua menterinya melantik Ketua Setiausaha Sulit dan Setiausaha Sulit Kanan dalam kalangan pegawai takbir dan diplomatik, berbeza dengan abalan sebelum ini. Beliau berkata, ia supaya akan ada penyelarasan yang baik. Tapi saya nak tekankan, ia hanya berhasil kalau ada kerjasama penuh daripada rakan-rakan menteri, katanya lagi. Itulah. Datuk Seri Anwar Ibrahim mengakui bahawa beliau sudah menjumpai banyak keterlanjuran di dalam banyak fail di dalam kementerian. Ini amat-amat membimbangkan. Nasib baiklah Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Kalau bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri, kita tak tahulah apa jadi lagi selepas ini. Kita tak tahulah makin baikkah, tapi rasanya makin baik kot. Sudah menang kan? Jadi syukurlah kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat jadi Perdana Menteri. Sekurang-kurangnya rakyat tahu apa keadaan sebenar. Apa keadaan sebenar di file-file itu. Denyut nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.